Saya ingin berucap mengenai butiran 020000 bagi maksud B11. Adalah dimaklumkan bahawa bajet asal 2014 ialah sebanyak 263.7 bilion, iaitu perbelanjaran mengurus sebanyak 217.7 bilion dan perbelanjaan pembangunan sebanyak 46.5 bilion. Jika anggaran perbekalan yang asal yang diumumkan pada 25 hari bulan Oktober tahun lepas dicantum dengan peruntukan tambahan yang dipohon dalam sidang ini, maka anggaran perbekalan bagi keseluruhan 2014 akan mencecah 268.3 bilion, sedangkan anggaran pendapatan 2014 hanya setakat 224.1 bilion. Saya ingin kejutkan Tuan Speaker dan bertanya, apakah kerajaan masih boleh berpegang kepada janjinya bahawa nisbah defisit tidak akan membatasi had maksimum berbanding keluaran dalam negeri kasar KDNK 2014 di sekitar 5% jika semua contingent allocation juga diambil kira. Saya ingin masuk ke tajuk subsidi bahan api. Dalam rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan 2014 ini, subsidi gas cecair LPG, diesel dan petrol serta bantuan tunai yang digolongkan di bawah pemberian dan kenaan bayaran tetap. Anggaran dan peruntukan asal adalah sebanyak 22.341 bilion, manakala tambahan 1 bilion ringgit bagi maksud yang sama juga telah dipohon buat sidang kali ini. Akhir-akhir ini, isu subsidi bahan api berbangkit semula sebagai buah mulut orang ramai. Maka persoalan semasa ialah adakah gagasan rasionalisasi subsidi bahan api yang diwawarkan itu mencapai matlamatnya. Terlebih dahulu, saya ingin membangkitkan soal ketirisan dalam sistem subsidi bahan api yang berkuat kuasa sekarang. Menurut pelbagai laporan, ketirisan tersebut mungkin mencecah 6 bilion liter bagi petrol RON 95 serta ketirisan sebanyak 3.5 bilion liter bagi diesel. Kesemuanya diseledup ke luar negeri kerana harga runcit bahan api di Indonesia, Thailand dan Singapura adalah lebih tinggi berbanding di Malaysia. Sedangkan jumlah penggunaan petrol dan diesel di Malaysia hanyalah setakat 20 bilion liter setahun. Dalam sistem subsidi bahan api yang diberi secara keseluruhan ataupun yang dengan izin, the blanket fuel subsidy system yang berkuat kuasa sekarang, persoalannya begini, siapa dan lapisan masyarakat mana yang lebih berhak menikmati subsidi bahan api? Sudah pasti terdapat banyak cacat celah dan kesan-kesan ketirisan dalam sistem subsidi sekarang. Adakah sistem pelaksanaannya berkesan? Adakah kumpulan kaya mewah dan berpendapatan tinggi juga diberi subsidi bahan api? Adakah pendatang asing juga diberi nikmat subsidi bahan api? Baru-baru ini, Kementerian Perdagangan, Koperasi dan Pengguna dilaporkan berkata bahawa satu mekanisme subsidi bahan api tersasar dengan izin the Targeted Fuel Subsidy System bagi para pemilik kenderaan komersial akan diumum menjelang bulan September. Dan satu sistem yang sama bagi pemilik kenderaan persendirian akan diumum menjelang bulan November. Ingin saya nyata di sini bahawa jumlah subsidi bahan api bagi 2013 adalah sekitar 28.9 bilion ringgit. Mengikut pandangan pakar, adalah dianggar bahawa setiap 10 sen yang ditarik balik daripada sistem subsidi akan menghasilkan penjimatan antara RM1.65 hingga penjimatan antara 1.65 bilion ringgit hingga 2 bilion ringgit setahun. Sekiranya anggaran subsidi bahan api bagi tahun ini, iaitu sebanyak
sasaran kita ialah sebanyak 22.3 bilion, iaitu pengurangan sebanyak 6.6 bilion berbanding dengan target tahun lepas, dan anggaran pengurangan subsidi tahun ini iaitu 22.3 bilion itu tetap tidak berubah, sedangkan tiada sebarang kenaikan harga minyak sejak September tahun lepas. Adakah sasaran pengurangan subsidi bahan api kita akan tercapai bagi tahun ini? Misalan ini ialah berdasarkan kita sudah memasuki separuh tahun kedua bagi tahun 2014. Misalan lagi juga, jika sasaran pengurangan subsidi ini terus berjalan lancar, maka kita masih mengerja dan mengejarkan angka-angka tertentu. Angka sasar kita ialah untuk mengurangkan subsidi sebanyak 6.6 bilion ringgit. Maka sebagai kesan pengurangan subsidi, harga bahan api harus dinaikkan antara 16.5 sen sehingga 20 sen 1 liter dalam tempoh 6 bulan akan datang. Apakah pula kesan inflasi menjelang bajet 2015 yang akan diumumkan pada bulan Oktober nanti, menjelang tahun persekolahan baru? Tung, boleh saya habiskan perenggan, ya. Dan juga apakah kesan inflasi dari segi penguatkuasaan GST menjelang April 2015? Bolehkah rakyat bernafas? Terdapat lebih kurang 13.4 juta warga kerja di Malaysia. Kenaikan harga bahan api yang menjelma datang dalam kurang daripada 6 bulan ini akan mendatangkan impak sebanyak tidak kurang daripada RM500 setiap orang sebulan bagi kumpulan warga kerja yang saya sebut nanti tadi. Ya, sila. Ya, Kota Kansel. Terima kasih Tuan Yang Ketua, terima kasih YB. Saya ingin kaitan dengan ketirisan pengedaran dan juga penggunaan diesel. Apa pendapat YB tentang proses nano tagging kepada diesel yang disubsidiskan? Jadi ini kita memberi satu identiti kepada diesel yang mana proses pemantauan dan juga penguatkuasaan dapat dibuat dengan lebih berkesan. Kerana saya secara peribadi menyokong tentang penggunaan nano tagging kepada diesel-diesel yang disubsidiskan. Apa pandangan YB untuk kita mengurangkan ketirisan pengedaran dan juga penggunaan diesel? Terima kasih Yang Berhormat, terima kasih Datuk Pengerusi. Tentang nano tagging itu pernah saya berbahas dalam Dewan ini semasa term yang lepas, dan saya terdengar semasa pelaksanaan nano tagging itu, walaupun objektifnya betul, tetapi syarikat pembekal nano tagging itu terlibat dalam satu macam skandal. Jadi projek itu telah tidak diteruskan lagi. Jadi saya akan sentuh tentang cara-cara untuk menyumbat ketirisan tadi. Saya berbalik kepada kesan inflasi yang belum saya sempat tamatkan tadi. Jika kita melihat semula perangkaan tahun 2008, di mana harga bahan api naik secara mendadak. RON 97 naik sebanyak 78 sen seliter menjadi RM2.70 1 liter. Diesel naik RM1 1 liter menjadi RM2.58 1 liter, dan RON 92 pada ketika itu masih ada RON 92, dan RON 92 naik 74 sen 1 liter menjadi RM2.62 seliter, meskipun RON 92 telah dimansuhkan dan diganti dengan RON 95 kemudiannya. Sesudah itu kesan inflasinya agak ketara. Kadar inflasi telah mencecah 7.7% year on year dengan izin pada bulan Jun 2008. Justru hampir semua barang naik. Pada bulan Disember, harga RON 97 diturunkan ke tahap RM1.80 1 liter, dan RON 92
diturunkan ke tahap RM1.70 1 liter dan kemudian RON 92 dimansuhkan pada bulan Mei 2009 dan diganti dengan RON 95 juga dengan subsidi. Kemudian pada Julai 2010 subsidi bagi RON 97 dimansuh dengan sama sekali. Pada hari ini tak tahulah, besok kita tak tahu. Tapi pada hari ini, harga RON 97 ditetapkan pada RM2.85 1 liter, RON 95 pada RM2.10 1 liter dan diesel pada RM2 1 liter. Nampaknya dari tahun-tahun yang lepas tu banyak flip-flop dari segi skema untuk menetapkan tarif minyak harga. Mengikut laporan yang mutakhir, kadar inflasi pada bulan April tahun ini mencecah rekod tertinggi dalam tempoh masa 2 tahun kebelakangan sehingga menjadi 3.4%. Jika kenaikan harga bahan api dalam 6 bulan yang kita menduga itu diambil kira sebagai satu kesan langsung daripada penarikan balik subsidi bahan api, maka bagi tempoh separuh tahun yang baki untuk tahun ini, kadar inflasi dianggar akan berpoya-poya pada tahap 3.4 sehingga 3.6%. Jadi saya ingin berbalik kepada gagasan mekanisme subsidi bahan api secara tersasar, the Targeted Fuel Subsidy System dengan izin, dan siapa yang layak menerima subsidi bahan api. Andai kata subsidi tidak akan ditarik balik secara langsung ataupun secara mendadak. Persoalan saya begini, bagaimanakah kerajaan hendak membuat penggolongan kumpulan sasar yang boleh disingkirkan daripada kumpulan, boleh disingkirkan supaya kumpulan tidak layak itu kita dapat kenal pasti dengan secara berkesan sekali. Jadi dari segi olahan income segregation dengan izin, adakah ianya berdasarkan pendapatan individu ataupun ia berdasarkan kepada capacity engine kenderaan? Jadi pada zaman pentadbiran Tun Abdullah Badawi dulu, olahannya agak mudah, primitif mungkin, dalam pemberian rebate sebanyak RM625 setiap kenderaan bermotor dan secara one-off. Sudah nyata sistem itu tidak berkesan kerana sistem itu tidak mampan. Adakah diambil kira pula? Lebih kurang 40% tenaga kerja di Malaysia berpendapatan antara RM2,300 sehingga RM7,000 sebulan. Adakah kumpulan ini masih dianggap sebagai kumpulan berpendapatan sederhana mengikut kayu ukur pemandu misalnya? Yang lebih pentingnya, adakah mereka ini akan terus diberi subsidi bahan api sesudah mekanisme subsidi bahan api tersasar itu berkuat kuasa menjelang bulan September nanti? Ataupun kumpulan ini akan diberi kuota dan kelayakannya dikawal selia menerusi semacam sistem smart card ke, nano tagging ke, ataupun menerusi aplikasi baru dalam MyCard kita yang sekarang. Jadi kalau ditinjau takrif subsidi bahan api sekarang, harga RON 95 ditetapkan pada harga RM2.10 per liter, di mana subsidinya sebanyak 73 sen 1 liter. Diesel ditetapkan harga runcitnya pada RM2 1 liter, di mana subsidinya sebanyak 77 sen 1 liter. Tiada sebarang subsidi diberikan untuk RON 97. Jadi menurut laporan yang saya sempat kutip, dengan menarik balik subsidi bahan api secara berperingkat-peringkat, kerajaan menduga dapat menjimat sebanyak RM9.8 bilion dalam perbelanjaan subsidi bahan api. Di samping dapat juga menduga dapat memperbaiki kedudukan fiskal dan kedudukan kewangan kerajaan. Di sini saya rasa juga timbul polemik yang baru. Sama ada pemberian subsidi bahan api boleh dikawal selia menerusi tahap pendapatan perseorangan begitu saja.
ataupun ianya lebih efisien jika ianya dikawal selia menerusi satu bentuk monthly consumption model. Dengan izin, lebih banyak diguna, maka bahan api sebulan tu akan jadi lebih mahal bayarannya. Nampaknya kerajaan masih belum bersedia dengan gagasan yang komprehensif. Apa yang kita dengar daripada kementerian tertentu hanya cebisan-cebisan saja. Saya ingin mengucapkanlah selamat maju jaya kepada pihak yang akan mengendalikan the targeted fuel subsidy system ini. Begitu saja Datuk Pengerusi ujar saya mengenai B11. Terima kasih.